Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan tugasan kumpulan kami yang bertajuk komunikasi kepengurusan. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Yang pertama iaitu saya sendiri, iaitu Mat Saifunizam bin Syafi'i, nombor matrik 265991. Yang kedua Muhammad Raimi Suhadi bin Rosli, nombor matrik 266632. Dan yang ketiga Anan Tirawid, anak lelaki perawat, nombor matrik 266520. Dan yang terakhir Muhammad Adif bin Haji Abdullah Daud, nombor matrik 26642. Sebelum kami pergi lebih jauh, saya akan membentangkan tentang definisi komunikasi kepengurusan. Pengurusan komunikasi ialah istilah umum yang merujuk kepada aliran maklumat dalam sebuah syarikat atau antara beberapa syarikat. Ia memberi tumpuan kepada menjangkau khalayak sasaran syarikat, pengguna, pekerja, vendor, kumpulan media dan sebagainya, dengan merancang dan melaksanakan pelbagai kaedah komunikasi. Pengurusan komunikasi dalaman dan luaran memainkan peranan penting dalam keseluruhan kesihatan dan kecergasan mana-mana perniagaan. Komunikasi dianggap sebagai salah satu alat terpenting dalam proses pengurusan. Komunikasi pengurusan meneroka perkara yang dilakukan oleh pengurus dalam perniagaan. Bermakna pengurus menggunakan sistem komunikasi untuk merancang, mengatur, mengarah dan mengawal aktiviti dan orang. Pengurusan tidak boleh berfungsi tanpa teknik komunikasi yang diliputi dalam komunikasi pengurusan. Seterusnya, isu komunikasi kepengurusan. Organisasi yang dipilih bagi tujuan tugasan ini adalah sebuah syarikat multinasional MNC yang merupakan sebuah organisasi korporat yang memiliki dan mengawal pengeluaran barangan atau perkhidmatan di sekurang-kurangnya satu negara selain negara asalnya. Kawalan dianggap sebagai aspek penting MNC untuk membezakannya daripada organisasi pelaburan portfolio antarabangsa seperti beberapa dana bersama antarabangsa yang melabur dalam syarikat di luar negara semata-mata untuk mempelbagaikan risiko kewangan. Penugasan ke luar negara ialah strategi kaki tangan utama yang digunakan oleh MNC dalam operasi luar negara mereka untuk mengisi jawatan pengurusan. Walau bagaimanapun, bekerja di sebuah negara asing menghasilkan tekanan kerja dan hidup yang tinggi dan ramai ekspatriat gagal. Isu komunikasi kepengurusan yang dikenal pasti adalah halangan bahasa. Seterusnya, komunikasi dua hala adalah penting apabila pengurusan dengan ekspatriat. Namun apabila terdapat halangan bahasa, komunikasi menjadi sukar. Halangan bahasa adalah isu biasa apabila bekerja dengan pekerja asing. Selain itu, halangan bahasa sering memberi kesan kepada prestasi kerja kerana mesej yang dihantar telah ditalah tafsir. Selain daripada itu, halangan bahasa kadang-kadang membawa kepada masalah lain seperti kelewatan dalam kerja dan keselamatan. Pekerja asing mengalami kesukaran apabila bercakap dengan rakan sekerja lain. Kekurangan komunikasi boleh mengakibatkan produktiviti pekerja yang rendah. Bahasa merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pengurus ekspatriat. Kerana halangan bahasa boleh menyebabkan kurangnya komunikasi antara pengurus ekspatriat, pekerjanya dan penduduk tempatan. Halangan bahasa mempunyai pengaruh yang besar terhadap operasi perniagaan. Salam sejahtera. Seterusnya saya akan membentangkan model komunikasi pengurusan. Model komunikasi interaktif atau interaksi menerangkan komunikasi sebagai satu proses di mana peserta bertukar kedudukan sebagai penghantar dan penerima dan menjana makna dengan penghantar mesej dan menerima maklum malas dalam konteks fizikal dan psikologi. Daripada menggambarkan komunikasi sebagai proses sehala yang lainnya, model interaktif ini menggabung maklum malas yang menjadikan komunikasi sebagai proses dua hala yang lebih interaktif. Maklum malas termasuk mesej yang dihantar sebagai maklum malas kepada mesej lain. Kemasukan gelung maklum malas juga membawa kepada pemahaman yang lebih kompleks tentang peranan peserta dalam penemuan komunikasi. Daripada mempunyai satu penghantar, satu mesej dan satu penerima, model ini mempunyai dua penghantar penerima yang bertukar-tukar mesej. Jadi setiap peserta bertukar-tukar peranan sebagai penghantar dan penerima untuk memastikan pertemuan komunikasi berjalan. Walau bagaimanapun, kelihatan seperti proses yang boleh dilihat dan disengajakan.
Kami silih berganti antara peranan pengirim dan penerima dengan cepat dan selalunya tanpa pemikir sedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya akan terangkan berkenaan dengan kemahiran komunikasi kepengurusan yang mana dia membantu masalah. So, model komunikasi ini boleh digunakan untuk menerangkan pertukaran maklumat. Model komunikasi ini paling asas terdiri daripada pengirim dan penerima. So, komunikasi ini dia mesti ada orang yang hantar dan orang yang terima. So, untuk menghantar mesej, pengirim mula-mula mengekod mesej ke dalam bahasa, kemudian mesej itu kemudiannya dihantar melalui medium kepada penerima. Semasa fasa ini, mesej tersebut terjejas oleh bunyi bising sedikit sebanyak. So, akan ada gangguan semasa proses penghantaran daripada penghantar kepada penerima. Akhirnya, apabila mesej telah dinyahkut dan difahami oleh penerima, respon boleh diikutkan dan dihantar semula kepada pengirim. So, menjadi tanggungjawab penghantar untuk memastikan mesej disampaikan dengan jelas dan ringkas, dan tanggungjawab penerima untuk memahaminya dengan betul dan bertindaklah dengan sewajarnya. So, kalau penerima tu terima, dia kena bagi respon lah kepada penghantar mesej yang disampaikan, supaya mesej itu disampaikan dengan jelas dan ringkas. Seterusnya berkenaan dengan kesempurnaan. So, komunikasi ini mestilah lengkap. Ia harus menyampaikan semua fakta yang diperlukan oleh penonton. Pengirim mesej mesti mengambil kira set minda penerima dan menyampaikan mesej dengan sewajarnya. Mesej yang disampaikan itu pula perlu ringkas, bermaksud kata-kata, iaitu menyampaikan apa yang ingin disampaikan sahaja dengan sekurang-kurangnya perkataan yang mungkin tanpa mengabaikan komunikasi yang lain. So, komunikasi mesej yang disampaikan tu perlu ringkas dan berkesan. Untuk pertimbangan dia membayangkan melangkah ke kasut orang lain, yang mana komunikasi yang berkesan mesti mengambil kira khalayak, iaitu pandangan khalayak, latar belakang, set minda, tahap pendidikan dan lain-lain. Pengurus pula perlu cuba membayangkan khalayak mereka, keperluan mereka, emosi serta masalah. Okey, dari segi kejelasan ni dia membayangkan penekanan pada mesej atau matlamat tertentu pada suatu masa dan bukannya cuba mencapai terlalu banyak sekaligus. So, mesej-mesej yang disampaikan janganlah terlalu banyak, tak perlu sekaligus, sampaikan secara sekaligus, tetapi ringkas dan memberi penekanan dan matlamat tertentu saja. So, komunikasi konkret membayangkan menjadi khusus dan jelas daripada kabur dan umum. Ihsan dalam mesej membayangkan mesej harus menunjukkan ekspresi pengirim serta harus menghormati penerima. Penghantar mesej haruslah sopan, bijaksana, reflektif dan bersemangat. Ketetapan dalam komunikasi membayangkan bahawa tiada kesalahan tata bahasa dalam komunikasi. Cadangan proses dan strategi komunikasi pengurusan. Rancangan komunikasi, pengurus komunikasi boleh mula mengurus strategi komunikasi dengan membuat pelan pengurusan komunikasi. Pelan pengurusan komunikasi perlu mendokumentkan keperluan komunikasi sepanjang hayat projek. Selain itu, mengurus komunikasi memandangkan semua pihak berkepentingan telah bersetuju dengan pelan pengurusan komunikasi. Pengurus perlu memastikan komunikasi projek mengikut garis panduan tersebut. Dan yang akhir sekali, kawalan komunikasi. Wujudkan kumpulan pihak berkepentingan untuk memutuskan jenis komunikasi yang perlu mereka terima. Dengan proses dan strategi komunikasi pengurusan, iaitu terbahagi kepada beberapa perkara. Antaranya, strategi komunikasi lisan. Strategi komunikasi lisan ialah sejenis strategi komunikasi yang melibatkan perkataan untuk menyimpan mesej. Ia dipecahkan kepada sama ada komunikasi bertulis atau komunikasi lisan. Selain daripada itu ialah strategi komunikasi bukan lisan. Komunikasi bukan lisan ini bergantung kepada badan untuk menyampaikan mesej di mana seseorang individu boleh berkomunikasi tanpa bercakap. Antara lain strategi komunikasi visual. Dalam strategi ini, orang ramai menyampaikan idea secara grafik dengan cara yang berkesan dan cekap untuk mencipta makna. Seterusnya, untuk rumusan, komunikasi kepengurusan ialah fungsi yang membantu menguruskan berkomunikasi antara satu sama lain serta dengan pekerja organisasi. Komunikasi membantu dalam pemindahan maklumat daripada satu pihak kepada pengirim dan juga dipanggil penerima.
Komunikasi kepengurusan merujuk kepada interaksi antara pengurus dan orang bawahan mereka dalam sebuah organisasi. Adalah penting bagi pengurus untuk berkomunikasi dengan ahli pasukan mereka dan sebaliknya untuk memastikan produktiviti dan keamanan maksimum di tempat kerja. Komunikasi juga membantu dalam kelancaran aliran maklumat antara pengurus dan berusaha ke arah matlamat yang sama. Dalam komunikasi yang berkesan, mesej harus jelas dan difahami dengan baik. Ahli pasukan harus tahu perkara yang ingin disampaikan oleh pengurus atau ketua pasukan mereka. Komunikasi pengurus yang berkesan membolehkan maklumat mengalir antara pengurus, ketua pasukan dan pasukan masing-masing dalam bentuk yang dikehendaki.